Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap tentang pusat sumber. Jadi bagi saya, sekolah merupakan tempat untuk membina masa depan murid ataupun tempat untuk membina masa depan pelajar. Oleh itu, semua yang ada di sekolah ataupun semua yang terdapat di sekolah seharusnya menjadi sumber ilmu ataupun sumber maklumat kepada murid-murid. Bukan sahaja guru, tetapi ini adalah juga tanggungjawab semua warga sekolah, seperti kaki tangan sokongan, pengawal keselamatan, pekerja kebersihan, makcik kantin, mesti mempunyai ataupun menjadi sumber maklumat yang baik kepada murid-murid kita. Bukan setakat itu sahaja, ia juga termasuk kawasan persekitaran sekolah. Kawasan persekitaran sekolah juga harus ataupun perlu menjadi sumber maklumat yang amat penting kepada murid-murid, seperti taman-taman, seperti tangga-tangga, seperti dinding-dinding, mural-mural, kelas-kelas, bilik-bilik khas. Semuanya harus mempunyai maklumat dan sumber ilmu yang baik ataupun yang bermutu kepada murid-murid kita. Selaras dengan pembelajaran abad ke-21 ini, semua murid perlu mempunyai kemahiran yang tinggi, iaitu kemahiran berfikir aras yang lebih tinggi, selari ataupun sesuai dengan perkembangan semasa. Jadi untuk membudayakan kebat ini, murid perlulah menerokai ataupun mendalami ataupun mendapatkan ilmu-ilmu yang bukan sahaja terdapat di dalam buku teks, malah sumber-sumber rujukan ataupun babahan bacaan yang terkini. Dan babahan inilah ataupun sumber-sumber ilmu inilah yang perlu diuruskan dengan baik di sesebuah sekolah seperti di SMK Datuk Perdana, supaya sekolah menjadi tempat sumber ilmu yang bermutu dan berkesan kepada murid-murid. Saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kerjasama semua warga SMK Datuk Perdana, semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Perdana telah berjaya mendapat pengiktirafan sekolah kebat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Fasa 1, iaitu pada tahun 2018. Kini kita telah berjaya menghasilkan pelajar-pelajar yang berjaya cemerlang dalam bidang akademik, seperti mendapat keputusan 8A, 9A, 10A dan straight A. Bukan dalam bidang akademik saja, malah dalam bidang kepimpinan, dalam bidang digital, dalam bidang sukan, dalam bidang kurikulum dan dalam pelbagai bidang. Ramai pelajar telah menjadi pemimpin-pemimpin di peringkat IPT, berjaya menceburi bidang kerjaya yang profesional seperti sebagai seorang doktor engineering, ahli farmasi, pengurus digital IT dan sebagainya. Semua ini adalah merupakan kemenjadian pelajar yang selaras dengan aspirasi murid seperti yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi alhamdulillah, dengan kerjasama, dengan kefahaman, dengan istiqamah semua warga SMK Datuk Perdana, sekolah
SMK Datuk Dana telah menjadi sebagai satu pusat sumber ilmu yang amat berkesan dan berguna kepada pelajar-pelajar. Saya rasa itu saja secara ringkas daripada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Irdina Balkis binti Muhammad Azman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Perdana DEA 0040. Dalam video ini, saya akan menerangkan sebuah buku yang bertajuk Misi Kira Cabaran Infinity. Buku yang bertemakan kebijaksanaan sekumpulan pemuda ini merupakan kerjasama antara dua pihak, iaitu seorang penulis bestseller siri komik misi Encik Nazri Salam dan tim misi. Buku yang mengandungi 216 muka surat dan 15 bab ini juga diterbitkan oleh Publishing House Sendirian Berhad pada 4 Mei 2016 dalam cetakan yang tidak warna. Lebih menarik lagi, buku ini merupakan campuran di antara komik dan novel. Secara ringkasnya, cerita ini mengisahkan 3 orang pelajar iaitu Sinar Rahman, Lim Pandai dan Mutusami yang menyertai pertandingan matematik kebangsaan. Untuk memenangi pertandingan tersebut, mereka perlu mengharungi 3 jenis ujian. Ujian pertama ialah ujian fizikal yang sangat mencabar sehinggakan pada muka surat 76, Lim Pandai jatuh pengsan kerana keletihan mendaki bukit. Ujian kedua ialah ujian secara bertulis. Peserta pertandingan perlu memilih sama ada ingin menjawab 6,000 soalan senang atau 6 soalan susah selama 6 jam. Ujian terakhir ialah ujian rahsia yang tanpa disangka dilakukan secara siaran langsung. Namun, keseronokan mereka berakhir apabila mengetahui kemenangan perlu dicapai untuk menyelamatkan ayah Lim dan bapa saudara Sinar yang diculik. Persaingan antara peserta yang merupakan pelajar-pelajar jenius dari seluruh negara menyebabkan kemenangan semakin tipis buat kumpulan mereka. Persoalannya, adakah mereka mampu meraih johan dalam pertandingan ini? Dan adakah mereka mampu menyelamatkan kesayangan mereka? Watak yang saya kagumi dalam cerita ini ialah Sinar Rahman selaku watak utama. Apa yang saya kagum terhadap watak ini ialah kepintarannya yang luar biasa, persis Adiputra Abdul Ghani yang terkenal dengan kemahiran dan penyelesaian beliau dalam matematik. Watak-watak lain yang terkandung dalam buku ini juga ialah Lim Pandai dan Mutusami. Lim Pandai merupakan seorang genius komputer, manakala Mutusami ialah seorang yang sangat meminati aktiviti fizikal. Setelah membaca buku yang menarik ini, pengajaran yang saya peroleh adalah dengan matematik, kita mampu membuat keputusan dengan lebih tepat. Selain itu, matematik juga mampu membuatkan kita lebih kreatif dalam menyelesaikan satu masalah. Cerita yang menarik ini berlatarkan tempat-tempat seperti Balai Cerap Estero di mana pertandingan matematik kebangsaan dijalankan. Lain daripada itu, latar masa yang terdapat di dalam buku ini ialah pagi. Misalnya pada muka surat 14, kumpulan sinaran menunggu di perhentian bas. Kisah ini berkait dengan masyarakat kini yang kurang minat matematik. Sedangkan matematik banyak mempengaruhi hidup kita. Saya percaya buku ini dapat menarik perhatian bangsa-bangsa yang memandang rendah terhadap matematik. Pada pendapat saya, buku ini wajib dibaca oleh sesiapa sahaja kerana dapat memberi motivasi untuk menjadi insan yang celik matematik. Namun, saya rasa buku ini lebih sesuai lagi jika berada dalam cetakan yang warna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Playing chess is my hobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and such a very good morning to everyone. My name is Nurfatin Syahirah binti Muhammad Zulfaqar, and I'm from SMK Datuk Perdana, DEA 0040. This year, I am a Form 5 student, and I'll be taking the biggest examination in my entire life, which is SPM. It is true that playing chess is my hobby, but other than that, I also enjoy reading a book. So today, I would like to share one interesting book that I have recently read, which is The Whisk Pop Chocolate Shop by Kate Saunders. For your information, Kate Saunders is a really popular English writer, a journalist, and also an actress. Back to the book. The book is published in 2012 by Marianne Lloyd Book in United Kingdom. The stage production of the book is by Scholastic Children's Book, and it contains of 293 pages in total. The name bravery is well portrayed throughout this book, especially on page 65, whereby Oz, Lily, and their another new friend agreed to SNU that they will become their secret agents. This book depicts a story about 11-year-old twins, Oz and Lily Spofford, whereby their father have inherited a haunted house at 18 Skeeter Street, together with a mysterious workshop downstairs. The talking animals told the children that their great-great-uncles were famous chocolate makers in London, but they have suspected one of their great-great-uncles, Isidore, is still alive. He is still trying to provide a dangerous terrorist gang with chocolate potion for immortality, so he killed his brothers, hoping to retrieve their 2 golden moons. But interestingly, at the end of the story, Isidore gave up his immortality, and he also decided to help the twins. In my way of thinking, this book has little snippets of funniness. Personally, I think that without Demerara, the talking cat that has such a bossy attitude, this story will be a bit plain because her character literally makes me laugh a lot. I can still remember that part from chapter 14 on the page 211, whereby Demerara literally scolded Isidore for burning her beautiful fur. I laughed so hard at that part, and I think these funny elements will attract more readers to read this book. As we all know, having a sense of humor is important to cheer up our life. As the saying goes, laughter is the best medicine after all. Besides, all characters are written pretty well and likable. I mean, all characters are great on their own ways, but personally, my favorite character out of all is Lily, one of the twins. Even though she is kinda insecure with herself because she has been teased by everyone at school for having dyslexia, but she still tries her best to overcome her fear even when her twin brother Oz was kidnapped by Isidore. You can still see that having dyslexia is not even a problem to achieve something. For an example, Alexander Graham Bell still has dyslexia, but he still managed to be the first inventor of telephone. However, I didn't expect the murdering side. I mean, even though the writer didn't write that part on details, but I think it will be better if that part is excluded from the whole story, as this is a kid's book after all. This is not suitable for kids to read about violence, as it may affect their behavior. As what has been reported by New Straits Times, number of cases leading to violence and juvenile crime involving the non-school going children are increased by 5% last year. So, this really shows that this kind of content may affect their behavior and also their mindset. In short, this story teaches me to not judge people by what they do. Usually, they are good inside, but we have to try to empathize with these kind of people and make them realize their mistakes so that they can repent and change for better. So overall, I think this story is quite interesting and I totally enjoyed it to my fullest. I would like to recommend this book to the teenagers from the age 14 and above. That's all from me. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan
berbanyak-banyak terima kasih kepada PSS ataupun Pusat Sumber Sekolah SMK Datuk Perdana kerana telah memberi kerjasama yang sangat jitu dengan unit co-curriculum dalam melaksanakan pertandingan inovasi produk daripada bahan terpakai. Sebenarnya pertandingan inovasi produk ini merupakan salah satu aktiviti di bawah program Satu Murid Satu Projek. Okey, program Satu Murid Satu Projek ini mempunyai objektif yang paling utama, iaitu untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi, melalui pertandingan ini sebenarnya PSS telah berperanan besar dalam membantu kejayaan pertandingan ini, yang mana PSS telah menjadi tempat ataupun medium rujukan utama para pelajar dalam penghasilan produk inovasi. Dan alhamdulillah pelbagai produk inovasi telah berjaya dihasilkan melalui pertandingan ini. Okey, antara produk inovasi yang telah berjaya dihasilkan oleh pelajar ialah papan pembentangan dua muka yang dibuat daripada buaian bayi. Kemudian hasil inovasi lain iaitu stand LCD yang diperbuat daripada kipas kaki berdiri. Kemudian ada juga inovasi untuk menghasilkan taman-taman bertema, yang mana taman-taman ini menggunakan bahan terpakai, iaitu pagar diperbuat daripada pagar taman diperbuat daripada katil asrama yang telah rosak. Dan ada juga produk inovasi yang dihasilkan dalam aspek yang lebih besar, iaitu menghasilkan tangki tadahan hujan dalam membantu mengatasi masalah air. Dan ada juga pelajar yang menghasilkan menjalankan projek inovasi membaik pulih Al-Quran yang telah rosak, khasnya Al-Quran yang tercabut kulitnya, dan ini juga dianggap sebagai inovasi. Jadi sebenarnya produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh pelajar memang sangat membantu pihak penguasaan sekolah, khasnya dalam menjimatkan kos untuk pembelian peralatan tersebut. Kerana peralatan contohnya papan pembentangan, stand LCD sebenarnya sangat penting dan boleh digunakan dalam PDPC. Jadi sebenarnya kejayaan pertandingan ini sebenarnya insya-Allah akan membantu merealisasikan hasrat KPM melalui PPPM untuk menghasilkan pelajar yang berfikiran aras tinggi dan mampu bersaing di peringkat global.